Syed Azmi Al-Habshi is a happy man. So happy that he came close to tears. His event, I Want to Touch a Dog, held this morning, was a resounding success. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 2014, Malaysia telah dikejutkan dengan satu program yang dinamakan I Want to Touch a Dog yang menjadi begitu kontroversi dan disifatkan mencipta satu provokasi terhadap masyarakat setempat. Maka saya dan kumpulan saya akan mengemukakan penyelesaian dan penerangan mengenai isu-isu perbualan yang terdapat di kalangan masyarakat Malaysia. Semoga dengan kenyataan ini dapat meredakan segala bentuk perasaan dan kekeliruan yang sentiasa bermain di minda kita semua. Prinsip asas berhubung anjing. Dua asas utama yang perlu difahami mengenai isu program menyentuh anjing adalah: yang pertama, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda dan membawa maksud, sucinya bejana antara kalian apabila anjing menjilatnya adalah dengan dicuci sebanyak 7 kali dan awalnya dengan tanah. Riwayat Muslim 279. Syarahan hadis dinyatakan di sini. Kata walawa dalam hadis tersebut berarti memasukkan lidahnya ke dalam air, baik air itu diminumnya ataupun tidak, sama seperti makna la'ika. Perkataan itu juga menggambarkan bahawa minuman digunakan dengan lidah, dengan bahasa kita sebagai jilatan. Hadis di atas merupakan dalil yang jelas bahawa wajib mencuci bekas setelah dijilat oleh anjing. Para ulama tidak pernah membezakan bekas dengan yang lainnya. Al-Iraqi berkata, Rasulullah SAW menyebut bekas secara khusus kerana ia merupakan alatan yang biasa dijilat oleh anjing. Jadi hukumnya adalah wajib bagi kita untuk mencuci bekas dan pakaian yang telah dijilat oleh anjing sebanyak 7 kali. 1 kali antaranya dicuci dengan tanah. Menurut Syekh Muhammad Saleh Al-Munajid, bilasan terakhir tidak harus dengan tanah kerana ia akan dibilas sekali lagi, maka sudah menjadi 8 kali. Hal ini demikian kerana ia boleh sahaja dicuci dengan air setelah digosok dengan tanah. Dan kemudiannya setelah digosok dan dikeringkan, ia pasti dan tentu akan bersih seperti sedia kala. Syarahan hadis yang terakhir di mana Syekh Abdul Al-Basam dalam Taudih Al-Ahkam min Bulugh Al-Maram dalam kurungan 1/135 ketika mensyarahkan hadis di atas menyatakan bahawa anjing adalah najis keseluruhannya termasuk yang keluar daripadanya, dan najis anjing tersebut merupakan najis mughalazah yang dianggap sebagai najis yang paling berat. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah supaya membunuh anjing-anjing kecuali anjing buruan atau anjing yang mengawal kambing atau binatang ternakan. Riwayat Muslim. Para ulama menafsirkan hadis ini dengan mengatakan bahawa ada rukhsah, iaitu diberi keringanan supaya tidak dibunuh anjing kerana tujuan pemburuan dan menjaga kambing, termasuk anjing menjaga binatang-binatang ternakan. Azhab Al-Syafi'i pula mengatakan yang ditanggungkan, iaitu dimasukkan perintah harus membunuh itu ialah anjing yang menggigit, iaitu anjing gila. Ulama berbeza pendapat mengenai hal ini dengan keharusan membunuh binatang yang tidak mendatangkan mudarat. Menurut Al-Qadhi Husain, Imam Al-Haramain, Imam Al-Mawardi dalam bab jual beli anjing, dan Imam Al-Nawawi dalam bab permulaan jual beli daripada kitab Al-Majmu' Asyar Al-Muhazzab dan Syarah Sahih Muslim menyatakan tidak harus membunuhnya. Menurut Imam Al-Nawawi lagi, dalam bab perkara-perkara yang haram dalam ihram, itulah pendapat yang al-asah, iaitu paling sahih. Perintah bunuh anjing itu sebenarnya telah dimansuhkan. Imam Al-Rafi'i telah menghukumkan makruh bahkan kerana tanzih. Ini disebut dalam kitab Raudah Al-Talibin. Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um dalam bab perbezaan pendapat mengenai harga anjing telah menyatakan, bunuhlah anjing-anjing yang tidak bermanfaat di mana sahaja kamu menjumpainya. Inilah pendapat yang rajih dalam kitab-kitab Al-Muhimmat. Dan tidak harus memiliki anjing yang tidak ada manfaatnya. Rujuk Irsyad Al-Sari li Syarh Al-Sahih Al-Bukhari. Pengarang Umdah Al-Qari Syah Al-Bukhari mengatakan Imam Malik dan sahabat-sahabatnya serta banyak lagi ulama menghukumkan harus membunuh anjing-anjing melainkan yang dikecualikan daripadanya. Dan mereka tidak berpendapat perintah membunuh selain yang dikecualikan mansuh. Akan tetapi perintah tersebut tetap berlaku, iaitu berkuat kuasa. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Damai Balkish binti Muhammad Nazrun. Pada hari ini saya akan mengulas tentang isu penyakit bawaan anjing. Anjing sebenarnya haiwan yang sangat setia dan sangat kasih kepada tuannya.
Walau bagaimanapun, tidak dapat dinafikan bahawa ia juga membawa pelbagai penyakit jika tidak dipelihara dengan baik. Antara penyakit yang dibawa oleh anjing dan berisiko tinggi untuk menjangkiti manusia ialah penyakit kurap. Penyakit anjing ini yang disebabkan oleh virus rabies Lyme disease ini yang menjangkiti dengan perantaraan kutu dan kudis. Dari segi pandangan doktor, sangat penting sekali dalam pembahasan ini kerana penyakit ini sangat bahaya dan mengancam kesihatan manusia dan kehidupannya. Yang disebabkan oleh pemeliharaan anjing bukanlah satu masalah yang boleh diabaikan. Rabies berjangkit melalui luka gigitan, luka terbuka pada kulit dari air liur, cairan atau tisu tubuh dari haiwan tersebut kepada manusia. Oleh kerana sikap manusia yang degil dan sanggup berbelanja mahal untuk memelihara haiwan tersebut, anjing mempunyai kuman yang sangat bahaya dan boleh mencetuskan penyakit kronik yang berpanjangan. Malah, ada juga yang menemui ajal gara-gara penyakit tersebut. Kuman anjing mudah berjangkit yang dinamakan kuman pita yang kerap menjangkiti manusia dalam bentuk bisul. Ianya juga berjangkit kepada binatang ternakan yang lain, khususnya pada haiwan khinzir. Akan tetapi, kuman ini cukup aktif pada badan anjing liar dan serigala. Ianya amat jarang sekali menjangkiti kucing dan haiwan lain kerana kuman ini sangat berbeza dengan kuman yang lain kerana sifatnya sangat halus sehingga hampir-hampir tidak kelihatan dan dikenali melainkan sejak akhir-akhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Clarissa Ida. Jadi saya akan memberikan sedikit penerangan tentang penumbuhan kuman pita anjing. Pertumbuhan kuman pita anjing ini mempunyai keunikannya yang tersendiri. Daripada satu telurnya sahaja boleh menghidupkan beberapa kuman yang lain, di mana ia boleh menyebabkan munculnya bisul dan nanah yang baru, berlainan sekali dengan apa yang berlaku di tubuh anjing. Jangkitan kuman ini terhadap haiwan ternakan tidak akan membesar melebihi saiznya, melainkan ianya sangatlah jarang terjadi. Walau bagaimanapun, kesan jangkitan ini terhadap tubuh manusia amatlah berlainan kerana ia akan menyebabkan pembesaran kepala seorang kanak-kanak di mana ia akan dipenuhi dengan cecair kekuningan berat lebih kurang 10 hingga 20 paun. Kuman ini kebiasaannya akan menyerang tubuh manusia, terutamanya pada bahagian hati, dan ianya kelihatan dalam pelbagai rupa dan bentuk, di mana ia tiada bentuk yang spesifik. Namun begitu, kuman ini juga akan berpindah kepada organ-organ yang lain seperti paru-paru, limpa, buah pinggang, anggota-anggota badan yang lain dan juga tengkorak. Ianya juga sering berubah bentuk dan keadaan di mana ia menyebabkan sukar bagi para doktor untuk menganalisa dan mengenal pasti kuman tersebut, sehinggalah baru-baru ini ianya telah dikaji dan ditemui oleh pakar perubatan. Merujuk kepada kenyataan Mufti Wilayah Persekutuan setelah melihat pelbagai aspek yang telah dibincangkan oleh ramai ulama sama ada terdahulu atau masa kini, maka kami dengan ini menyatakan anjing adalah haiwan najis, bahkan najis muhalazah yang tidak memadai basuhan kecuali dengan 7 kali air yang salah satunya dengan air tanah. Budaya masyarakat setempat amat perlu diraihkan lebih-lebih lagi dalam mazhab Syafi'i di Malaysia yang sudah turun-temurun telah diterima pakai dengan baik. Justeru meraihkannya adalah hal terpenting dalam membina keharmonian dalam pengamalan beragama. Rujuk kepada badan yang berautoriti dan para ulama dengan mengelak pendapat yang asing dan juga syaz yang boleh menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat. Elakkan diri daripada terpengaruh dengan budaya barat maupun timur yang tidak berpaksikan kepada syariat Islam. Justeru melihat kepada cara kehidupan Muslim yang menepati sunnah Rasul perlu diikuti dengan sebaik mungkin. Memohon maaf kepada masyarakat adalah amat penting untuk meredakan rasa ketidakselesaan mereka. Yang lebih penting daripada itu, sentiasa muhasabah diri dengan beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Buatlah kempen-kempen yang meninggikan martabat Islam, terutamanya kefahaman tentang Islam. Sebagai contoh,
program Kaedah Sama atau Sertu yang sebenar, kempen ke masjid, kempen membaca Al-Quran, kempen memahami Al-Quran, kempen solat berjemaah, kempen menghormati orang yang lebih tua dan sebagainya. Semoga dengan keterangan kami ini, kita sentiasa diberikan kebaikan, kefahaman dan taufik daripadanya dalam melayan bahtera kehidupan yang penuh pancaroba. Marilah kita sama-sama menginsafi diri untuk menjadi hamba Allah yang benar-benar memahami Islam dengan mengikuti apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia nak tanya soalan tentang apa yang boleh tak boleh dalam Islam, apa yang boleh tak boleh. Mungkin kita cuba tengok sikit, kita cuba jawab. Ada kekeliruan? Ada. Ada kekeliruan. Setiap kali saya jumpa Pak Imam mesti ada. Ada benda. Tapi yang perjumpaan ni untuk clearkan keliruan tidak. Okey, apa kita tengok yang mana boleh. Yep. So hari ni kita nak bincang ataupun nak tanya soalan pasal anjing. Okey, anjing. Okey, sebab saya ada tengok orang Muslim, ada yang simpan anjing, ada yang boleh pegang, ada yang tak simpan dan tak pegang. So saya nak tahu orang sebagai seorang orang Islam, dia boleh bela anjing ke tak boleh? Boleh pegang ke tak boleh? Okey, first kali, semua binatang kita kena buat baik dengan binatang. Okey. You kena buat baik. Semua binatang. Even kalau babi sekalipun, you tak ada depan you saja nak tak boleh. Saja nak bunuh saja tak boleh. Anjing, Nabi pernah sebut, Nabi nak tunjuk ada orang wanita yang buat perangai jahat. Perangai jahat tu digambarkan macam pelacur. Nak sebut pun tak pernah sedap kan. Tapi kalau dia dalam satu hari, dia nampak anjing lapar, dia bagi minum kepada anjing yang sedang lapar, Nabi kata Tuhan akan ampun dosa dia. Ada orang lelaki yang buat dosa banyak, dia pernah turun daripada telaga, dia ambil kasut, dia letak air, dia masuk, ambil air daripada telaga, keluar, dia bagi minum anjing Muslim. Dia dapat pahala. Allah ampun dosa dia. Maksudnya, kita dengan anjing, pegang, sentuh, tak ada masalah. Yang tak boleh, satu saja ditest. Satu saja. As a pet. Sebagai binatang peliharaan. Dalam agama, sahabat-sahabat Nabi, member-member Nabi ni, ada yang belanja ramai. Sebab nak jaga kebun. Anjing ni kan dia setia dengan Tuhan dia. Nak jaga kebun, nak jaga keselamatan rumah. Kadang-kadang untuk buru, orang dulu suruh buru. Anjing buru nak tangkap pelanduk, nak tangkap rusa. Buru. Mukallabin, ada Quran kata boleh benarkan anjing buru. Maksudnya memang dilakukan. Memang tak ada masalah. Anjing pun ada pada dekat kedudukan orang Arab pada zaman dulu. Cuma yang tak boleh, you ambil, you bela as a pet. You nak binatang lain as a pet, silakan. Itu sahaja yang tak dibenarkan kerana ada tegahan antaranya pada zaman dulu tak disebut secara saintifik. Antaranya air liur anjing itu dikatakan ada kekotoran, ada najis. Jadi kita tak boleh untuk bergelumang dengan najis. Saja main-main najis. Tapi kalaulah hari ini kajian-kajian pun cek balik memang ada kesan-kesan najis pada air liur anjing, maka itu menjadikan kita lebih berhati-hati untuk memelihara. Tapi kalau kita pergi rumah, kawan saya Muslim, dia pergi rumah non-Muslim, kawan dia ramai Chinese. Dia pergi rumah, dia akan bawa makan anjing. Dia bagi makan. Sangat bagus. Itu tak ada masalah. You nak bagi makan anjing, you nak tolong anjing, you nak pergi veterina, budak kajian tentang anjing, silakan. Yang tak boleh as a pet sahaja. Itu saja. Okey, jelas. Okay. Sebab bila Tuan Imam cakap pasal ni, saya teringat apa yang bapa saya cakap dulu. Dia cakap dengan saya simple saja. Tak kisah kalau you sembahyang satu hari 5 kali ke. Sebab kita sebagai orang Hindu pun kena sembahyang 5 kali. Tak kisah kalau you sembahyang 5 kali ke 10 kali. Tapi kalau ada orang yang nak minta bantuan, you tak buat, you tak tolong dia orang, Tuhan takkan tolong you. Sebab kita sebagai manusia, kita kena tolong. First kita kena tolong human dulu, manusia dulu, binatang semua. Kalau you tak tolong dia orang, lepas tu you nak pergi sembahyang, memang Tuhan pun dia akan tengoklah kenapa you tak tolong dia, datang ke saya. Apa yang Tuan Imam cakap tadi tu memang betul lah. Dia ada dalam agama Islam dia panggil hablum minallah, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan alam. Maksudnya you baik dengan Tuhan, you tak baik dengan orang, nanti. Jadi kita pun kena baik dengan semua. Betul. Thank you. Terima kasih.